Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan menerangkan tentang analisis keperluan projek santun masyarakat bagi subjek KPG 3013 Insan Guru Profesional, di mana kumpulan kami telah melaksanakan sebuah kajian, iaitu kajian terhadap tahap penguasaan bacaan di dalam solat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan solat serta tahap penguasaan bacaan di dalam solat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Seterusnya adalah objektif khusus kajian. Sebagai contoh, untuk mengetahui penguasaan bacaan asas dalam solat seperti bacaan surah Al-Fatihah, doa iftitah, doa kunut, bacaan rukuk dan sujud, serta bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Selain itu, untuk melihat sejauh manakah penguasaan kemahiran bacaan Al-Quran dan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah yang berusia 7 hingga 12 tahun. Ini kerana melalui data yang diperolehi daripada pelaksanaan kajian ini dapat membuktikan peratusan kemahiran bacaan Al-Quran dan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah. Objektif khusus yang selanjutnya adalah untuk mengetahui sejauh mana keupayaan para pelajar mengenali dan menghafal bacaan asas dalam solat yang boleh diaplikasikan ketika melaksanakan ibadah solat. Objektif khusus yang terakhir adalah untuk mengetahui sejauh manakah ibu bapa bersetuju supaya bengkel pemantapan bacaan asas dalam solat dapat dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Selanjutnya adalah mengenai bilangan sampel. Kami telah mensasarkan 40 orang responden untuk menjawab borang soal selidik mengenai kajian terhadap penguasaan bacaan dalam solat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Instrumen adalah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data, dan ianya juga adalah soalan ataupun kenyataan yang dibentuk khas untuk memperoleh maklumat berkaitan penyelidikan yang dijalankan. Dan instrumen kajian yang kami gunakan adalah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan ini adalah merupakan borang soal selidik, iaitu borang yang berbentuk soalan berkenaan tahap penguasaan bacaan di dalam solat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Dan di dalam soalan itu juga, responden hanya perlu memilih dari pilihan respon yang disediakan sahaja, dan ianya juga terdapat sebanyak 7 soalan yang diutarakan. Kami juga telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian di sosial media seperti WhatsApp terutamanya, Facebook dan sebagainya. Dan di sini kami menggunakan Google Form sebagai platform utama untuk kami mengumpulkan data dan juga untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap penguasaan bacaan di dalam solat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Itu sahaja, sekian daripada saya. Terima kasih. Saya dipertanggungjawabkan untuk membuat dapatan kajian berkenaan dengan tajuk tugasan, iaitu penghayatan anak dalam pelaksanaan solat. Jadi data yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah soal selidik, di mana 33 orang responden dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun telah menjawab jawapan soal selidik ini daripada kumpulan kami. Kemudian, adakah anak anda menunaikan solat 5 waktu pada setiap hari? Berikutnya, majoriti menjawab hanya beberapa waktu, iaitu sebanyak 51.5% berbanding yang melengkapkan solat 5 waktu, iaitu 48.5% sahaja. Apakah tahap anak anda dalam bacaan Al-Quran dan Jawi? Jadi, majoriti pada tahap yang sederhana, iaitu seramai 15 orang. Pada tahap yang baik, iaitu 12 orang. Manakala data yang sama, iaitu 3 orang pada tahap yang lemah dan juga 3 orang pada tahap yang sangat baik. Pernahkah anda menyimak atau memantau bacaan dalam solat anak anda? Jadi, kami mendapati bahawa seramai 32 orang sahaja yang merespon ya, manakala seorang sahaja yang menjawab tidak. Menurut anda, adakah penting bagi murid sekolah rendah untuk lancar bacaan mereka dalam solat? Jadi apa yang kami dapati, hampir kesemua responden, iaitu 31 orang daripada 33 orang yang telah bersetuju, manakala selebihnya menjawab tidak pasti. Kemudian
bacaan dalam surat manakah yang masih belum dikuasai oleh anak anda. Jadi apa yang kita perhatikan dalam baca tersebut, sebanyak 72.7% mereka yang masih belum menguasai iaitu doa kunut. Jika kita bandingkan dengan bacaan dalam wujud tahiyat, sekiranya dianjurkan bengkel pemantapan bacaan dalam solat, adakah anda berminat untuk mendaftarkan anak anda dalam program tersebut? Jadi apa yang saya dapati, hampir kesemua orang telah bersetuju, iaitu seramai 31 orang, manakala 2 orang sahaja yang tidak bersetuju. Seterusnya, saya akan membuat kesimpulan berkaitan dengan hasil kajian. Tuntasnya, berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahawa peratusan persetujuan ibu bapa membolehkan pelaksanaan bengkel pemantapan asas dalam solat dilaksanakan dalam kalangan murid skor rendah berada pada tahap yang sangat baik. Sehubungan dengan itu, analisis data menunjukkan bahawa ibu bapa mencadangkan untuk lebih memfokuskan kepada bacaan doa kunut kerana kebanyakan daripada anak mereka masih belum menguasainya dan berada pada tahap yang lemah. Lanjutan daripada itu, ibu bapa berharap sekiranya program ini dianjurkan, bacaan anak-anak di dalam solat akan menjadi lebih fasih dan lancar. Bahkan, mereka turut menyatakan harapan agar anak-anak mereka dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dan terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Untuk makluman, program pemantapan bacaan asal dalam solat merupakan satu program yang dianjurkan oleh pelajar daripada kumpulan 5 bagi kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional Universiti Pendidikan Sultan Idris yang melibatkan para peserta yang berumur dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun. Ianya akan dijalankan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet dan tiada cas yuran yang akan dikenakan kepada para peserta. Tujuan program ini dilaksanakan bagi memberikan pendedahan mengenai cara bacaan dalam solat dengan betul dan bertajwid supaya dapat diaplikasikan semasa melaksanakan ibadah solat dalam kehidupan seharian. Seterusnya, program ini akan dijalankan dalam 3 sesi yang dimulai dengan sesi pertama dan sesi kedua yang menyentuh kepada aktiviti bacaan niat sehingga salam dan sesi ketiga melibatkan aktiviti kuis. Sekian, terima kasih.